Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas yang cikgu ajar lah ya, 4E1 dan juga 4M3. Jadi hari ini cikgu akan explain macam mana cara untuk kita menjawab dua soalan tangent jika ia melibatkan apabila diberi JX yang menggunakan kaedah Fantastic Four dan juga menggunakan kaedah zigzag ya. Jadi ada dua kaedah macam mana untuk kita selesaikan soalan-soalan tangent ni lah dalam exam. Okey, jadi dalam exam ni kita boleh jumpa mana-mana salah satu daripada bentuk penyelesaian tangent ni. Okey, jadi cikgu harap semua dapat berikan kata perhatian tentang bagaimana cara untuk kita mencari penyelesaian pada dua kaedah ini di samping untuk menyelesaikan soalan-soalan lain dalam tangent ya. Okey, jadi seperti yang cikgu dah tunjukkan dalam handout yang cikgu berikan semalam. Jadi cikgu harap semua dah study dan tengok apa yang telah diberikan. Okey, di mana cikgu juga bekalkan jawapan lah kepada semua ya. Okey, jadi hari ini cikgu akan demo ataupun membuat sedikit tutorial macam mana kita nak menjawab soalan tangent ni. Okey, jadi cikgu harap semua bersedia. Kita buat secara flip classroom hari ini. Cikgu beri bahan, semua dah study and then semua melihat tutorial macam mana untuk kita menjawab. Okey, baik. Jadi cikgu hari ini cikgu akan demo secara real lah. Maksudnya cikgu akan melukis. Jadi kita cuba lihatlah ya. Okey, pertama sekali kita study dulu soalan kalau kita tengok kat sini ya, soalan PDPRB ya, Februari 22, di mana soalan ni sebenarnya soalan past year tapi cikgu sediakan untuk tujuan PDPR, di mana inilah bentuk yang kita akan kerap jumpa dalam exam. Okey, baik, kita baca soalan dia. Raja 4 menunjukkan satu pencontoh A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okey, B, C, D, E, G, H adalah titik-titik tangent. Okey, maksud dia dah berikan A, B, C, D, E, F, G, H, I itu adalah titik-titik tangent. Okey, seperti yang cikgu maklumkan selalu tentang tangent ni, apabila kita sebut tentang titik tangent, ia merupakan pertemuan di antara bulatan, di antara garisan, okey, bertemu secara bertangent. Okey, dia ada kaedah-kaedah tertentu. Seperti sebelum ni kita guna kaedah Mickey Mouse, kita guna kaedah apa nama tu, Doraemon. Okey, kita banyak kaedah yang kita gunakan ya. Alright. Jadi kita lihat lagi, dikata BC adalah garisan tangent ya. BC, mana BC? Okey, B ke C. Okey, ini adalah garisan tangent. Okey, di mana dia dikira kata pertemuan juga di antara bulatan tapi dihubungkan oleh garisan bertangent. Nanti kita akan cerita ini kes apa Okey, kemudian AI adalah suku elips. Okey, ni A ke I adalah suku elips. Sebelum ni soalan yang sebelum ni kita dah buat tentang elips juga. Okey, kemudian lukis pencontoh itu dalam saiz penuh dengan menggunakan kaedah geometri. Ismin kita akan gunakan set square, okey. Set square. Kita akan gunakan jangka lukis, okey. Ini tools yang kita akan gunakan lah. Okey, baik. Seterusnya, sudut di antara garisan binaan FG dan IH ialah 60. Okey, mana FG? Okey, FG dan juga IH adalah 60. Okey, yang ini pun cikgu pilih soalan ni kerana soalan ni agak unik. Okey, di mana kadang benarnya tak susah, tapi bila kita jumpa dalam exam, kita tak pasti macam mana kita nak selesaikan. Okey, jadi kita akan lihat ini contoh. So cikgu harap walaupun latihan kita tak banyak, cikgu tak beri banyak jadi cikgu harap yang mana kita bincangkan tu simpan. Okey, simpan dalam mind kita, sentiasa ingat, jangan anggap benda ni kita tak pernah jumpa. Okey, sebab kita dah bincangkan dalam kelas. Okey, baik. Seterusnya kita akan mulakan melukis. Kita akan tentukan bulatan mana yang kita nak tengok sebagai paksi dia. Okey, jadi dalam kes ni bulatan yang dimasukkan adalah R20. Okey, cikgu akan bulatkan.
Okey, R20 ataupun cikgu guna pen merah saya. Okey, R20. Okey, ni R20 ni kita study dulu. Okey, kita study apa yang ada. Kemudian R30. Okey, R30. Kemudian yang R15 ni kita tak boleh jadikan dia sebagai paksi lagi. Okey, sebab kita tak jumpa dia lagi Okey, nanti kita akan tengok kemudian. Kemudian kita ada case JX dekat sini. Okey, case JX. Yang ni kita nak cari nanti. Okey. Apa lagi? Okey, jadi kalau di sini kalau kita tengok, ini adalah case basikal. Okey. Ni basikal. Okey, dalam exam kita tulis siap-siap macam ni. Dengan pensel aja bukan dengan pen, dengan pensel saja. Okey, kemudian ini case JX apa? Okey, dia kalau case JX ini, okey, kita lihat ada tak diberi kedudukan tangent dia. Okey. Sekarang ni dia tak berikan maksudnya pertemuan yang ni kita tak tahu. Okey. Tapi yang ini merupakan perpenjuru. Okey, perpenjuru kepada bulatan. Okey, maksudnya quadrilateral. Okey, maksudnya sukuan. Okey, sukuan ni kalau kita ada bulatan, kalau kita bahagi kepada 4, ini ada sukuan. Okey, kita punya quadrilateral maksudnya sukuan dia. Okey, jadi untuk bulatan R30 ni diberi sukuan. Okey, manakala JX ni kalau kita tengok JX ni dia bagi juga sukuan iaitu pada E. Okey, E ni nanti kita boleh cari. Okey, insya-Allah kita boleh cari sebab apa? Kita dapat ukuran 30. Okey, insya-Allah kita dapat cari. Jadi apa yang berlaku di sini ialah kita akan menggunakan kaedah zigzag di mana tiada ukuran tertentu diberi untuk kita cari kedudukan tangent di antara dua bulatan ni, antara R30 dan juga JX. Okey. Alright, jadi macam mana cara nak buat nanti kita akan lihat. Okey. Okey, kemudian untuk R15, okey, apa yang perlu kita buat ialah kita kena cari dulu kedudukan ni. Kedudukan point sudut tu, di mana sudut 60 itu bermula. Okey, jadi kalau cikgu rasa cikgu semua pastilah semua nampak kedudukan dia adalah 90 mm daripada I. Okey, 90 mm daripada I, maka insya-Allah kita boleh cari. Okey, sebab ketinggian juga kita dah ada, nanti kita akan susun dia balik. Okey, jadi macam mana cara dia nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, untuk elips, okey, elips ni dia bagi dua paksi. Okey, paksi 200 dan paksi 80. Okey, jadi macam biasa kalau dikatakan diberi paksi bermaksud kita kena bahagikan dia kepada dua. Dua iaitu menjadikan dia jejari Okey, jadi kalau 200 bahagi 2 dapat 100. Okey, of course lah yang panjang ni adalah 100. Okey. Manakala yang pendek ni of course dia adalah 40. Okey, senang kita tengok bulatan ni pun kita dah tahu dah. Ini adalah 40 yang ni dia diameter bulatan ni saja memang dah 40. Jadi itu cara untuk kita confirmkan adakah saiz elips ni betul. Okey, kadang-kadang cikgu faham ada yang kadang-kadang dia rasa was-was sebab diberi diberi paksi, dia tak tahu dia kena bahagi ke dia kena ambil secara terus. Okey. Okey, baik. Jadi langkah pertama ialah kita akan bina paksi, bukan paksi, maksudnya starting point untuk kita buat bulatan J30. Okey, kita buat ni sebagai marking kita buat sebagai marking, kita tandakan dulu supaya kita dapat jadikan panduan untuk garisan-garisan lain. Okey, kita buat marking. Okey, kemudian kita akan bina garisan menegak, okey, daripada marking line yang kita marking point yang kita dah buat tadi. Okey, kita gunakan I square. Okey, kita akan letakkan set square untuk kita buat garisan tegak. Okey, sebelum tu kita akan buat juga dulu bulatan untuk J30. Okey, kita akan buat lengkok.
Okey, nanti semua cuba buat secara berhati-hati lah. Okey, sebab mungkin sebab ruang untuk cikgu melukis ni agak sempit, jadi banyak benda yang terbatas untuk letak pembaris ya. Okey, dengan gunakan set square, okey, kita akan bina garisan menegak. Okey, lepas kita dah bina garisan tegak ni tadi, okey, kita berpandukan kita akan teruskan dengan pencarian garisan-garisan lain. Jadi kita kena pastikan jika garisan-garisan lain melibatkan sudut tegak dan sebagainya, mestilah ianya seragam dengan sekata daripada permulaan garisan yang kita buat ni ya. Okey, seterusnya kalau kita tengok pada soalan ni, dia bergerak 110 mm ke bawah. Okey, 110 mm ke bawah. Okey, kita boleh ukur paras 100 mm, 110 mm. Okey, cikgu ukur dulu. Okey, 110 mm bermaksud 11 cm lah. Okey, jadi ni cikgu cucuk pada center tadi dan cikgu tandakan. Okey. Okey, tak cukup, masa kita kena tambah lah. Okey, kita kena tambahkan garisan. Oops. Okey, tambahkan garisan. Okey, nanti semua buat lebih proper lah. Okey, cikgu buat dengan pantas ni. Okey, kita dah dapat paras dia. Okay, jadi kita dah boleh gariskan lah. Kita boleh gariskan. Kita lintangkan je garisan ni. Okay, sebab memang kita nak gunakan di sepanjang ni lah. Okay, kemudian kita juga kena bina garisan. Kalau tengok ini, ini 70 mm ke kiri. Okay, kita ukur 70 mm ke kiri. Okay, kita ukur gunakan jangka lukis juga. Okey, 70 mm. Cucuk dekat sini dekat point ini. Okey, tandakan ini adalah kedudukan 70 mm. So kita tegakkan guna set square. Okey. Kita check sekali lagi, takutnya salah ni. So far okay. Alright. Okey, cikgu gariskan menegak ke atas. Okey, mungkin tak berapa tepat tu. Okey, tak apa, cuba tepatkan nanti Okey, bila dah dapat garisan ke kiri 70 mm, kita naikkan dia berapa pula ke sini kan? Bermaksudnya daripada I naik ke sini ke O ni adalah sebanyak 100 mm. Okey, di mana kita dapat iaitu daripada paksi meja 200 tadi, kita bagi dua, kita dapat 100. Jadi kita ukur 100 mm bersamaan dengan 10 cm. Okey, kita tandakan, cucuk jarum, tandakan dia. Okey, beza 10 saja daripada yang bulatan J30 tadi Alright. Kemudian kita dah dapat kedudukan O. So kita dah boleh garis pula untuk garisan melintang ni untuk garisan melintang. Okey, banyak cara kita boleh guna untuk garis melintang. Nak combine macam ni pun boleh. Okey, sorry, pasal ruang cikgu melukis ni agak sempit tak apa, cikgu buat anggaran Okey, so kita buka garisan tu. Okey, jadi kita kena ukur iaitu 20 mm ke kiri. Okey, mewakili yang ni lah, jejari bulatan
iaitu sebanyak 20 mm. Okey, kita buka 20, kita ukur pada set square, pada I square ni. Okey, kita tandakan dia sebanyak 20 mm. Okey, dah dapat pusat tu. Okey, pusat ni dipanggil R20 dah. Okey, ni R20, yang ni O. Okey, so kita buat lengkuk bulatan. Okey, cucuk betul-betul. Okey, kita buat lengkuk. Okey. Okey, lengkuk R20. Okey, lengkuk R20 dah dapat. Okey, seterusnya kita akan mula pula di bahagian ni pula maksudnya untuk cari sudut 60. Sudut 60 macam biasa kita guna kaedah sebelum ni. Okey, cikgu mulakan balik sorry, ada sedikit pembetulan. Okey, tadi sepatutnya cikgu ukur ke sini 90 mm. Okey, cikgu dah tanda 90 mm. And then kita kena buka jarak pada jangka lukis, sebab jangka lukis cikgu ni dah ada problem Okey, jadi cikgu lengkukkan. Okey, dan tandakan cucuk jarum kat sini. Okey, tandakan, so kita dapat bukaan 60. Okey, buka jarak 60. Okey, so ini adalah kedudukan F. Okey, ni cikgu dah ukur jarak dia adalah 60 mm. Okey, kita check 60 mm. Okey, betul, ni 60 mm. Okey, jadi ini adalah F. Okey, ni sebenarnya adalah F. Okey, kita padam dulu. Alright. Okey, jarak 60 mm. Okey, jadi kita kena ukur untuk dapatkan kedudukan E. Okey, kita kena ukur 30 mm ke kanan balik. Okey, kita ukur 30 mm. Okey, ni 30 mm. Okey, tegakkan dia. Kita tegakkan. Alright. So ini adalah kedudukan E. Okey, ini kedudukan E. Okey, ini sebelum kita dapat cari JX, kita kena tahu E dulu kat mana. Okey. Okey, sekarang ni E ni sebenarnya merupakan sukuan. Okey, titik sukuan. Oleh itu, kita nak cari zigzag. Okey. Senang cerita zigzag ni macam ni. Daripada puncak sukuan R30, kita mesti sambungkan ketiga sukuan JX. Okey, nampak tak kita garis ni? So sepatutnya dia melalui ni, kedudukan tangent ni. Okey, untuk dapat pusat bulatan dia pula, okey, kita kena nampak yang atas ni dia sebenarnya adalah garisan tegak. Jadi kita juga kena bina garisan tegak dekat bawah ni. Okey, dan daripada pusat ni dia lalu persilangan ini tadi dan akhirnya membentuk pusat bulatan. Okey, nampak tak zigzag dia? Okey, ini adalah bentuk zigzag. Okey, jadi kita cuba daripada sini Okey, sekarang ni ini adalah sukuan bagi J30. Ini adalah sukuan bawah bagi JX. Jadi kita sambungkan. Kita sambungkan. Okey, sambungkan. Alright. Kita panjangkan lagi ke atas. Okey, supaya kita dapat sama macam ni. Okey. Daripada pusat J30, okey, kita sambung daripada persilangan, kita lalukan dia. Okey, nampak tak dia bersilang dekat sini? Itu adalah titik tangent dia. Maka ini adalah pusat bulatan bagi JX. OX lah. Okey, OX. Okey, jadi kita dah boleh ambil jangka lukis. Ni kita boleh terus pekatkan lah. Okey, kita buka mengikut jarak dia. Okey, jadi kita tak tahu berapa, tapi kita boleh buka ikut jarak. Okey, kita test dulu. Dekat sini. Okey, dekat sini okey. Okey, dekat sini okey ke tak okey? Okey, kita check. Supaya apa? Supaya garisan tu sekata lah, apa, tepat Okey, jadi kita pekatkan terus. Okey, so kita dapat lengkuk JX
yang sudah dipekatkan maksudnya kalau dah confirm pekatkan terus. Okey, sekarang ni settle je ni, JX settle. Okey, yang ni pun dah settle. Sorry, ni belum settle lagi. Okey, ni kita lupa tadi, cikgu tinggal separuh jalan Okey, jadi ini kita dah bagi 60 tadi. Kita nak cari penengah dia. Okey, kita buka lengkok. Allah, jarum dia. Okey, buka lengkok. Okey, gariskan. Okey, kita dapat penengah. Okey, untuk dapat kedudukan tinggi dia, kita kena ukur 15. Okey, 15 mm. Okey, 15 mm. Okey, kita ukur pada tiang sini pun boleh, ataupun sini pun boleh Okey, ni kedudukan 15 tinggi dia. Okey, so kita levelkan dia. Bila sebut level tu maksudnya cikgu akan paraskanlah dia punya garisan tu. Okey, sorry sekejap Okey. So kalau semua nampak dia bersilang di sini. Okey, bersilang dekat situ. Jadi kita tegakkan daripada pusat yang kita dah dapat tu, kita tegakkan. Okey, maksudnya kita dah dapat tangent kat bawah ni. Okey, permulaan lengkok. Tapi yang kat sini belum dapat lagi. Okey, kita ni maksud cikgu, yang dekat sini ni adalah yang dekat sini. Okey. Kita kena dapat juga yang tu Jadi kita kena buat lengkok besar kat sini. Okey, buka daripada pusat ni. Okey, kita akan buat lengkok bermula daripada pusat ni, pusat 15 ni. Okey, pusat 15 yang tadi ini Okey, yang ni. Okey, kita letak jarum, kita bina lengkok. Okey. Okey, bina lengkok ini Okey, ni lengkok dia. Okey, apa tujuan lengkok ni? Sebab kita nak cari dia punya garisan serenjang Okay, kita buka lebih sikit. Okey, kita lengkokkan satu, cucuk lagi satu kat sini, kaki dia dua. Okey, so kita sambungkan. Okey, baik, kita dah pekatkan. Okey, kita proceed kepada bahagian J20. Okey, J20 pun kita dah boleh sambungkan. Kita buka lengkok sebanyak 20. Okey, dan kita pekatkan. Alright. Okey, so lengkok 20 kita dah dapat. Okey, tinggalnya nak sudahkan untuk kita punya elips Okey, jadi elips, okey, kita bina dua lengkok dulu berpandukan paksi O kat sini. Okey, ni O paksi O. Okey, kita akan buat lengkok yang pertama, lengkok 40. Okey, kita ambil dia daripada yang tadi A20 tadi. Satu. Ni cikgu buat pekat Yang satu lagi daripada sini. Daripada I. Okay, daripada I. Besar Okey, jadi tak apa. Jadi harapnya lukisan sebenar nanti dia, ruang dia mencukupi lah. Okey, sebab dia 100 mm. Okey, kita gariskan. Okey, jadi kita kena bahagikan dia kepada 3 bahagian. Alright, kita dengan jarak 100 tadi. Okey, kita buat lengkok pertama. Okey, letak jarum kat sini pula. Buat lengkok yang kedua. Okey, so kita dah dapat pembahagian 3 bahagian Kita gariskan. Satu. Okey, 2 Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita tengok. Kalau ikutkan jawapan tu, dia nak bermula daripada A hingga ke I. Okey, jadi munasabahnya kita nak guna yang macam mana kan? Okey,
Jadi kita akan tegakkan dia ke bawah. Tegakkan ke bawah. Tegakkan dia ke bawah. Okey, kemudian kita lintangkan dia. Okey, ni dengan andaian ni lah kita buat ni Okey, satu dan satu lagi. Okey, sebab lambat Okey. Ini satu, akhir kat A, pergi ke I. Okey, so kita gunakan kita gunakan French curve. So kita letaklah. Okey, so cikgu tak ada French curve dengan cikgu Jadi nanti sambungkan French curve tu, tengok yang mana yang terbaik. Okey, yang boleh dapat lengkok kat sini. Okey, so kita akan dapatlah lengkok yang dikehendaki. Okey, jadi ini soalan untuk bahagian B PDPRB. Okey, jadi cikgu just nak tunjuk jadi semua cikgu ni lah harapnya dapat ingat kaedah untuk mencari JX menggunakan kita panggil zigzag. Okey, zigzag. Okey, pastikan semua hafal lah cara ni. Okey. Okey, untuk yang satu lagi cikgu minta cikgu akan tunjukkan untuk cara cari dia punya JX dia saja. Yang lain tu cikgu harap semua dapat buat Okey. Okey, kita tengok JX ni macam mana. Okey, kalau kita tengok JX ni dia tidak diberikan apa ni sebenarnya ni. Okey, bulatan dia ni kat sini. Okey, dekat mana kita nak dapatkan dia Okey, jadi of course kita kena cari dulu. Okey, kena cari dulu dua bulatan ni. Okey, kemudian kita dapatkan J100 ni. Okey, dapatkan J100 guna kaedah apa ni? Doraemon. Okey, yang ni Doraemon. Okey, kaedah Doraemon. Okey, kemudian yang ni elips. Nanti tengok macam mana nak buat elips ni macam tadi juga. Okey, ada paksi dia. Okey, ini kaedah basikal. Okey, kalau kita bulatkan, kita nampak kaedah basikal sama lebih kurang macam tadi. Okey. Kemudian okey, macam ni kita nak cari yang lain. Okey, dia bertangent dengan R25. Okey, kita tengok jawapan ni Okey, ini juga Fantastic Four. Okey, di mana dia menggunakan sukuan daripada R25 ni. Okey, ini ada titik tangent dia ni. Okey, kalau kita baca C adalah titik tangent. Okey, C adalah titik tangent, maka di sini ada titik tangent pertemuan di antara R25 dan juga JX. Okey. Sorry. Kita ulang balik Okey, C ni merupakan titik tangent. Okey, jadi kita penghubung antara R25 dengan JX. Okey, jadi caranya memang kalau tadi kita gunakan daripada center melalui titik tangent menghala ke atas. Okey. Kemudian yang ini kita sambungkan JX tadi, kita sambungkan, kita bahagi dua. Yang ini kaedah Fantastic Four Okey, bila dah dapat selari kita sambung ke ini, kita akan dapat Fantastic Four. Ini nombor 4 dia lah. Okey, kalau nampak macam nombor 4 kan, itu Fantastic Four. Okey, jadi dah dapat dia punya pusat bulatan, dah boleh buat lengkok dia. Okey, so cikgu rasa yang ni lebih mudah, lebih kurang yang macam kita buat soalan sebelum ni. Okey, jadi cikgu harap yang ni cuba cari solution dia, lengkapkan. Okey, yang tadi cuba buat sama seperti yang cikgu tunjukkan tutorial Okey, jadi cikgu harapkan mungkin di masa depan kita dapat buat lebih banyak lagi
tutorial lah, okey, secara online pula ya. Okey, terima kasih semua.